Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita akan tengok tajuk. Okay, tajuk seterusnya iaitu di bawah tajuk Iddah. Okay, Iddah. Okay, pertama sekali kita nak tengok adalah tentang pengertian iddah. Okay, apa maksud iddah? Okay, daripada segi maksud iddah hari ini adalah iddah ialah masa menunggu yang perlu dilalui oleh isteri yang telah ditetapkan oleh syarak ke atas seseorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Okay. Oleh suaminya sama ada cerai hidup ataupun cerai mati. Iddah ialah masa menunggu yang perlu dilalui oleh isteri yang telah ditetapkan oleh syarak ke atas seseorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya sama ada cerai hidup ataupun cerai mati. Okay. Okey, berikutnya kita tengok jenis dan tempoh iddah. Okey. Kita terbahagi kepada dua bahagian iaitu iddah disebabkan perceraian. Okey. Dan juga status. Okey, sama ada sedang hamil, tidak hamil, putus haid dan juga belum disetubuhi. Okey, jadi status kita tengok pertama sekali kalau bagi yang ibu yang sedang hamil, okey, diceraikan, okey, tempoh iddahnya okey hingga melahirkan anak. Okey, tempoh iddahnya sehingga melahirkan anak. Okey, yang kedua, tidak hamil. Okey, perceraian yang tidak hamil, okey, 3 kali suci. Okey, itu tempoh iddah untuk perempuan yang tidak hamil. Dan yang ketiga, putus haid. Okey, putus haid iaitu 3 bulan. Okey, tempoh iddahnya selama 3 bulan. Okey, dan yang keempat, belum disetubuhi. Okey, bagi perempuan yang belum disetubuhi, tiada iddah. Okey, di sini, okey, kita tengok nota kaki di sini. Okey, maksud 3 kali suci ialah 3 kali datang haid berserta 3 kali suci. Okey, ini bererti bersih, suci sahaja daripada haid yang ketiga. Isteri yang diceraikan itu sudah tamat iddahnya. Okey, itu bagi iddah yang disebabkan perceraian. Okey, seterusnya kita nak lihat kepada tempoh iddah yang disebabkan kematian. Okey, tempoh iddah bagi sebab kematian. Okey. Iddah disebabkan kematian suami. Okey, status dia sama jugalah. Sedang hamil, tidak hamil, putus haid dan belum disetubuhi. Okey, bagi kategori suami meninggal ataupun suami mati, okey, yang sedang hamil hingga melahirkan anak juga sama seperti mana suami yang masih hidup. Okey, dia punya iddah dia sehingga melahirkan anak. Okey, yang kedua, tidak hamil. Okey, sekira mana tidak hamil, okey, jadi perempuan tu iddah je 4 bulan 10 hari. Okey, bagi yang putus haid, okey, 4 bulan 10 hari juga. Okey, dan yang belum disetubuhi juga 4 bulan 10 hari. Okey, itu dia punya status bagi iddah yang disebabkan kematian suami. Okey, seterusnya kita lihat kepada perbezaan. Okey, tempoh perbezaan. Okey, sebab-sebab perbezaan tempoh iddah.
Okey, bagi kategori, bagi perempuan yang bercerai hidup, okey, sebab dia dapat membersihkan rahim daripada benih hasil hubungan dengan bekas suami. Okey, bagi perempuan yang bercerai hidup, pertama sekali dapat membersihkan rahim daripada benih hasil hubungan dengan bekas suami. Okey, yang seterusnya adalah cukup untuk menumpukan perhatian kepada penjagaan kesihatan dan kandungan bagi yang sedang hamil. Okey, sebab yang kedua adalah untuk menumpukan perhatian kepada penjagaan kesihatan dan kandungan bagi yang sedang hamil. Okey, bagi perempuan yang bercerai mati, sebagai tanda perkabungan, dan kesedihan. Okey, bagi perempuan yang bercerai mati adalah sebagai tanda perkabungan dan kesedihan. Okey, dan yang berikutnya bagi perempuan yang belum disetubuhi. Okey, bagi perempuan yang belum disetubuhi, sebab dia adalah perempuan yang belum disetubuhi jugalah. Okey, itu sebab dan juga kategori bagi iddah. Okey, dan berikutnya kita akan tengok hikmah iddah. Okey, hikmah iddah yang pertama, memastikan isteri tidak hamil dengan bekas suaminya untuk mengelak daripada berlaku percampuran keturunan apabila isteri berkahwin dengan lelaki lain. Okey, hikmah yang pertama adalah tidak hamil bekas suaminya untuk mengelakkan daripada berlaku percampuran keturunan isteri berkahwin dengan lelaki yang lain. Tujuan dia tak nak berlakunya percampuran benih lelaki suami yang lama dan juga suami yang akan datang. Yang seterusnya hikmah yang kedua, memberi peluang kepada suami isteri untuk berfikir dan menyesal terhadap perbuatannya. Dan yang kedua adalah memberi peluang kepada suami isteri untuk berfikir dan menyesal terhadap perbuatan perceraian tersebut. Dan yang ketiga, hikmah iddah yang ketiga adalah menzahirkan kepentingan dan kesucian ikatan perkahwinan yang tinggi nilainya di sisi agama dan juga masyarakat. Hikmah yang ketiga melahirkan kepentingan dan kesucian ikatan perkahwinan yang tinggi nilainya di sisi agama dan juga masyarakat. Dan yang terakhir dan yang keempat hikmah iddah adalah memberi penghormatan kepada suami yang meninggal. Memberi penghormatan kepada suami yang meninggal dunia dan menjaga perasaan keluarganya, terutamanya isteri. Itu hikmah yang terakhir. Dan seterusnya kita akan lihat adalah tentang hak dan status. Hak dan status isteri semasa dan selepas iddah. Hak dan status isteri semasa dan selepas iddah. Hak semasa iddah, kategori bagi yang diceraikan dengan talak raj'i. Talak yang boleh dirujuk iaitu talak 1 dan 2. Masih di bawah tanggungjawab suami. Status dia masih di bawah tanggungjawab suami. Yang kedua, berhak mendapat sebagaimana sebelumnya seperti nafkah, tempat tinggal dan pakaian dan lain-lain. Jadi bagi talak raj'i, talak 1 dan talak 2 dalam tempoh iddah, isteri berhak mendapat haknya sebagaimana nafkah tempat tinggal, makanan dan juga pakaian. Dan yang seterusnya status, bagi talak raj'i juga, isteri tidak boleh keluar rumah tanpa keizinannya. Jadi dalam tempoh talak raj'i ni, perempuan tu masih berada dalam iddah, dia masih di bawah tanggungjawab suami. Jadi kalau dia nak keluar rumah, dia kena minta keizinan daripada pihak suami walaupun bercerai dalam tempoh iddah. Bagi talak 1 dan talak 2, hak kebenaran
walaupun sudah bercerai, di bawah tanggungjawab pihak suami. Okey, bagi isteri yang dalam tempoh iddah talak bain. Okey. Okey, bagi tempoh talak bain, isteri tidak boleh dirujuk. Okey. Yang kedua, tidak mendapat nafkah kecuali tempat tinggal. Okey. Dan tidak mendapat hak pewarisan harta. Okey, bagi ni bagi iddah talak bain. Okey. Okey, dan berikutnya bagi isteri yang kematian suami. Okey, bagi isteri yang kematian suami, okey, berhak mendapat tinggal selama tempoh iddahnya. Okey, itu bagi status. Okey, bagi status isteri yang suaminya meninggal, jadi dia akan dapat dalam tempoh iddah tu tempat tinggal. Okey, dia berhak tinggal di rumah bekas suaminya yang sudah meninggal dunia. Okey, dan berikutnya kita akan lihat adalah hak dan status isteri semasa dan selepas iddah. Okey, status isteri semasa dan selepas iddah. Okey, hak selepas iddah. Okey, bagi isteri ataupun janda ataupun balu, okey, status dia tidak mempunyai hubungan lagi dengan bekas suami. Okey, setelah habis iddah, dikira tidak ada hubungan lagi dengan suami. Okay. Yang seterusnya, status dia bebas menentukan kehidupan sendiri. Okay. Setelah bercerai dan habis iddah, dia berhak menentukan kehidupannya sendiri. Dan yang ketiga, pasangan bercerai tamat iddah berhak berkahwin semula. Okay. Jadi setelah habis iddah, perempuan tu berhak untuk kahwin dengan sesiapa sahaja yang dia hendaki. Okay. Dan yang keempat, boleh dipinang oleh lelaki yang ingin memperisterikannya. Jadi boleh dipinang oleh lelaki yang ingin memperisterikannya. Dan seterusnya kita nak tengok perkara-perkara yang dilarang semasa dalam iddah. Jadi perempuan kena tahu, semasa dalam iddah, perkara-perkara yang perlu dielakkan. Dan menjadi satu daripada pantang larang. Perkara yang dilarang, pertama sekali semasa dalam iddah, seseorang perempuan itu tidak boleh dipinang. Tidak boleh dipinang. Iddah cerai hidup, secara talak, diharamkan sama ada peminangan secara sindiran, juga tidak boleh secara kinayah. Diharamkan sama ada secara terang ataupun secara kinayah, secara soreh ataupun secara sindiran. Jadi semasa dalam iddah, talak hidup tidak boleh dipinang secara soreh ataupun secara kinayah, secara terangan ataupun sindiran. Bagi iddah cerai mati, diharamkan sama ada peminangan secara terang tetapi harus secara sindiran. Jadi dalam proses cerai mati ni, pinangan secara soreh, secara terang, tidak boleh. Tetapi secara sindiran, diharuskan. Dan yang seterusnya, perkara yang dilarang juga semasa dalam iddah, iaitu bekas isteri dilarang keluar rumah yang disediakan oleh suami. Semasa dalam tempoh iddah juga, bagi isteri yang telah diceraikan, bagi talak raj'i 1 dan 2, diharamkan keluar daripada rumah tanpa izin suami. Kecuali keperluan syarak. Dan bagi iddah cerai mati, diharamkan keluar rumah kecuali keperluan syarak. Jadi semasa dalam tempoh iddah, seseorang perempuan tu ditegah keluar daripada rumah kecuali untuk melaksanakan perkara yang syarak, dan juga mendapat kebenaran daripada bekas suami bagi talak 1 dan talak 2. Yang seterusnya, menghias diri. Apakah hukum menghias diri semasa dalam iddah? Bagi talak cerai, bagi iddah cerai hidup, jika dalam iddah raj'i diharuskan berhias. Jadi dalam tempoh iddah
bagi cerai hidup, seseorang perempuan tu diharuskan untuk berhias. Yang seterusnya, jika dalam iddah bain disunatkan tidak berhias. Bagi talak talak 3 contohnya, bagi talak bain tidak dihiaskan, tidak diharuskan, tidak disunatkan untuk berhias. Bagi cerai mati, hukum dia sama sekali diharamkan untuk berhias. Diharamkan untuk berhias bagi cerai mati ataupun kematian suaminya. Diharamkan berhias. Dan yang keempat, berkahwin. Apakah hukum berkahwin semasa dalam iddah? Semasa dalam iddah cerai, tempoh iddah bagi perceraian, diharamkan berkahwin dengan lelaki lain, selain bekas suami. Dalam tempoh iddah tu diharamkan berkahwin bagi bagi lelaki lain, tetapi dalam tempoh iddah tu boleh berkahwin lain dengan bekas isteri. Bagi talak raj'i, talak 1 dan 2 hanyalah melalui rujuk. Dan seterusnya, bagi iddah cerai mati, diharamkan berkahwin. Semasa dalam tempoh cerai mati ni diharamkan sama sekali berkahwin. Setakat tu saja pada petang ni, pada hari ni. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.